Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semati Tuan Pengurusi, semati tuan-tuan puan sekalian. Alhamdulillah, malam ni saya ganti Ustaz Idrus, sebab tak boleh main. Dia ada jadual saya sebenar esok. Jangan tanya-tanya, oh ni Ustaz ni 3 malam ni. Tengok muka dia aja. Jadual sunat esok. Kan? Jadi malam ni ganti. Masya Allah. Masya Allah. Jadi insyaAllah kita sambung kajian kita tafsir di akhir surah Al-Baqarah yang kita baca ayat di akhir ayat, di akhir pembahasan ayat 147. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa sesungguhnya Yahudi ni mereka mengetahui dengan pengetahuan dan mengenali dengan suatu pengenalan yang pasti dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka mengingkarinya. Itu kita dalam bab itu kita berhentikan. Kemudian kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, selepas keterangan datang kepada kamu, sesungguhnya kamu bersama orang yang merugi. Itu. Jadi khitab dalam firman Allah Subhanahu wa taala, demi sesungguhnya kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Makna dia, kalaulah kamu kepada Nabi SAW dan kepada kita juga umat baginda Nabi SAW menuruti hawa nafsu mereka, mengikut hentak mereka, sesungguhnya mengikut itu membawa diri kita kepada golongan yang merugi, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Walau bagaimanapun, yang dimaksudkan ialah sebahagian daripada umat Nabi SAW. Sebab banyak sebahagian umat Nabi SAW yang mengikut hentak Yahudi dan Nasrani. Mereka membiarkan diri mereka mengikut hawa nafsu, lalu menjadikan mereka golongan yang zalim. Jadi ketika mana mengikut hawa nafsu, maka nafsu ini yang membentuk kita menjadi manusia-manusia yang zalim. Tidaklah harus bagi Nabi SAW melakukan perkara yang menyebabkan kezaliman. Justru kenyataan tersebut adalah mengenai keinginan umat baginda. Ini memandangkan bahawa Nabi SAW maksum, terpelihara daripada sebarang kesalahan dan dosa. Bahkan kita juga yakin tentangnya. Makna dia, kita meyakini bahawa Nabi SAW terpelihara, terjaga daripada berbuat dosa. Cuma risalah ini disampaikan berkenaan dengan ditujukan kepada Nabi SAW untuk menunjukkan tentang kepentingan perkara tersebut. Makna dia apa? Kepentingan peringatan untuk tidak mengikut hawa nafsu orang-orang yang zalim, orang yang tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga kerana Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Demikianlah juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu. Makna dia syak, ragu. Kan? Iaitu ditujukan kepada golongan yang menaruh rasa syak, ragu. Dan juga risalah ini pada zahirnya ditujukan kepada Nabi SAW. Tetapi yang sebenarnya ialah ditujukan kepada umat baginda Nabi SAW, iaitu kepada kita.
Jadi di antara perkara yang menampakkan lagi kedegilan dan keegoan golongan ahli kitab. Golongan ahli kitab ni seperti mana yang telah kita kaji, mereka ada sifat ego dan degil, keras kepala. Kan? Jadi mereka ni degil dari menerima Islam atau kebenaran. Mereka mengetahui kebenaran Nabi SAW. Tetapi mereka berdegil dan mereka tak mau mengikut Nabi SAW. Dan mereka mengetahui kebenaran risalah baginda, terutama yang daripada kalangan ahli agama mereka sendiri. Sebab itulah kita kaji sebelum ni, golongan-golongan ahli agama mereka sendiri membaca Alkitab, membaca kitab-kitab mereka dan mengetahui sesungguhnya Nabi SAW adalah Rasul Allah, diutus kepada manusia. Mereka mengenali baginda seumpama mengenali anak mereka sendiri. Kenyataan tersebut yang menyebut secara khusus tentang anak sendiri dan bukannya diri sendiri. Yang ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi ayat di situ menunjukkan apa? Mengetahui mereka mengenal Nabi SAW melebihi pengenalannya kepada anaknya sendiri. Ini karena manusia kadang-kala melupai diri sendiri. Manusia ni dia lupa kepada diri sendiri, tetapi tidak melupakan anaknya. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Abdullah bin Salam. Umar bin Khattab ni radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar mengatakan kepada Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam dan baik keislamannya. Jadi kata Umar, wahai Abdullah bin Salam, adakah kamu mengenali Muhammad SAW? Jadi pada suatu hari Umar datang kepada Abdullah bin Salam nak tanya kepastian, kan? Betul tak? Kan? Engkau wahai Abdullah bin Salam mengenali Nabi Muhammad SAW? Kata Abdullah bin Salam, kata ya betul, saya mengenalinya. Malahan dia kata lebih daripada itu lagi. Masya Allah. Malahan lebih daripada itu. Maknanya apa? Kenal betul. Kan? Kata kat kita kenal apa? Anak pun dah kenal sungguh dah. Kan? Tapi lebih daripada itu lagi. Kata Abdullah bin Salam. Allah telah mengutuskan penjaga amanahnya di langit kepada penjaga amanahnya di bumi. Dan lalu aku mengenali baginda, sedangkan anakku, dia kata, aku tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh isteriku. Kata Abdullah bin Salam. Masya Allah. Jadi ahli kitab cuba menyembunyikan kebenaran tentang Nabi SAW. Ahli kitab ni, mereka cuba menyembunyikan kebenaran, hakikat yang sebenar, tanda-tanda kenabian dan juga sifat-sifat Nabi SAW. Mereka cuba juga menyembunyikannya. Mereka juga mengetahui tentang kenabian Nabi SAW. Hal ini jelaskan menunjukkan kekufuran mereka dan degil mereka. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Wajahadu biha. Dan ahli kitab ni mengingkarinya secara zalim. Mengingkarinya. Makna dia apa? Menafikan kenabian, kerasulan Rasulullah SAW selepas mereka mengenali dan mengetahui sifat dan sifat-sifat Nabi SAW. Mereka tahu. Maknanya tu zalim lah. Kalau tak tahu tu lain kira lah. Ni tahu. Sebab itulah disifatkan dengan zalim. Sebab mengingkari benda yang tahu, benda yang benar. Dan dia mengetahui kebenaran tersebut. Dan mereka sombong, angkuh, sedang hati mereka meyakini kebenaran. Wastaiqanatha anfusuhum. Masya Allah. Hati mereka sendiri meyakini kebenaran Nabi SAW. Wastaiqanatha. Dia yakin. Tetapi wajahadu biha. Mereka mengingkari Nabi SAW. Inilah sifat keburukan, sifat degil, sifat keras hati yang ditunjukkan oleh ahli kitab kepada Nabi Muhammad SAW. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Dan setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenaran itu. Maknanya apa? Selepas datang yang mereka tunggu-tunggu, mereka baca Alkitab, mereka baca kalam Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapati tanda-tanda kenabian,
dia pun mendapati tanda-tanda Nabi SAW yang diutuskan kepada mereka. Dan mereka menunggu yang lama. Mereka tunggu lama. Sehingga kan dalam kisah penungguan mereka ni, mereka mewawarkan, dan itulah punca dia, Yahudi, dia hijrah ke Madinah. Termasuk punca dia, Yahudi berhijrah dan mereka berdiam di Madinah. Sebab mereka bukan duduk di Madinah sebelum ni. Kan? Sebab mereka meyakini bahawa Nabi yang diutus itu berhijrah ke Madinah. Kan? Nabi yang dibaca, yang dikenal pasti tadi. Kan? Jadi perkara yang sebenarnya tadi telah datang ketika mana diutus Nabi SAW, telah datang kepada mereka, berhijrah ke Madinah. Apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yang mereka dah tahu dah, iaitu Nabi SAW dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubih. Ketika mana telah datang orang yang mereka kenal, orang yang mereka tunggu, kafarubih, mereka mengingkarinya dan mereka mengatakan bukan itu yang kami tunggu. Inilah kedegilan kaum Yahudi dan Nasrani. Perkara yang benar ialah apa yang Allah Subhanahu wa taala maklumkan tentang menghadap ke arah Kaabah. Selain dan lainnya. Kebenaran bukanlah perkara yang dimaklumkan oleh orang-orang Yahudi tentang kiblat mereka, dan bukan juga daripada golongan Nasrani. Kata pemutus ialah wahyu daripada Allah, bukan sangkaan. Bukan juga pandangan. Iaitu kebenaran yang mutlak ialah pemutusnya ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya hawa nafsu golongan penderhaka. Sebab itulah kebenaran mutlak ni bukan daripada hawa nafsu golongan penderhaka, bukan. Kebenaran ini ialah wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, oleh itu kata Allah, janganlah sekali-kali engkau termasuk dan golongan orang-orang yang ragu-ragu. Sebab itulah ketika mana khitam ataupun penutup ayat yang kita baca ni, ditunjukkan kepada umat larangan daripada terbabit dengan golongan tersebut adalah lebih tepat daripada larangan melakukan perbuatan tertentu. Maknanya apa? Jangan kita duduk bersama dengan golongan-golongan yang ingkar kepada agama. Dalam kita duduk gabung bersama orang yang memerangi agama. Sebagai contohnya, jika dikatakan janganlah kamu menjadi orang yang zalim. Ketika mereka kata jangan kamu menjadi orang yang zalim. Kata-kata ini lebih mendalam dan tepat berbanding jika dikatakan janganlah kamu melakukan perbuatan zalim. Pasal apa? Sebab orang yang duduk, orang yang larangan bersama ataupun menjadi orang yang zalim, larangan boleh jadi dia tak berbuat tetapi dia duduk bersama orang zalim. Kan? Sebab itulah dikatakan lebih tepat janganlah kamu menjadi orang yang zalim. Sebab apa? Sebab orang yang zalim, walaupun dia tidak berbuat, dia bersama dengan geng yang zalim, kumpul yang zalim, dia pun sama juga. Maknanya apa? Syarikat dalam dosa. Sebab itulah jangan kita letakkan dudukkan diri kita bersama orang yang zalim. Takut apa? Takut dapat dosa kering. Bukan dosa basah, dosa kering. Orang yang buat, kita dapat dosa. Pasal apa? Kita sokong. Pasal apa? Kita suka. Pasal apa? Kita sokong kezaliman dia. Kita tidak nafikan kezaliman dia dan kita tidak membenci perbuatan zalim. Paling kurangnya kita membencinya. Membenci perbuatan zalim tu. Paling kurang. Walaupun kita tak berani lah kot, ataupun kita tak ada kekuatan, kita tak mampu nak mengubahnya, paling kurang kebencian hati kita ni. Kan? Kita tak mau perbuatan zalim. Macam tu. Janganlah kamu melakukan. Maknanya apa? Lebih tepat, jangan kamu menjadi orang yang zalim. Kan? Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dikatakan, janganlah kamu melakukan perbuatan yang zalim. Sebab ada juga dia tak berbuat, tapi dapat dosa zalim. Sebab dia bersama orang yang zalim. Kesimpulannya ialah, keingkaran ahli kitab mematuhi hal peralihan kiblat merupakan suatu kedegilan dan keegoan. Jadi,
Mereka menafikan dan mereka komen dan mereka tak puas hati ketika mana peralihan kiblat. Itu menunjukkan apa? Ego dan degilnya mereka. Ini kerana mereka mengetahui secara yakin tentang kenabian Nabi SAW. Dia yakin Nabi ni diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mereka mengingkarinya. Sebab dia yakin. Kan? Dan dia tak puas hati dan dia ada rasa dengki dan hasad. Apabila sudah ternyata kebenaran kepada Nabi SAW, tentu sekali apa yang dilakukan baginda Muhammad SAW adalah bersumberkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana telah yang meyakini Nabi SAW sebagai utusan, sebagai rasul, maka setiap perkara yang Nabi buat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi apa pun yang dia buat mestilah bimbingan wahyu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala bimbing. Jadi maknanya apa? Kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mestilah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kemudian kita masuk ke ayat yang baru, iaitu 148. Masih lagi cerita berkenaan dengan tahwil kiblat, iaitu peralihan kiblat. Bagaimana selepas berlakunya peralihan kiblat? Apa yang berlaku? Perselisihan tentang kiblat dan sebab peralihan. Jadi perselisihan tentang kiblat dan peralihannya. Ayat surah Al-Baqarah ayat 148 hinggalah 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, dan pada tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Setiap umat ada arah kiblat yang telah diperintahkan kepada mereka untuk menujunya ketika mana mereka beribadah. Jadi untuk menjadikan ataupun perintah kepada kita fastabiqul khairat, iaitu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, bukan berlumba-lumba untuk mempertikaikan kebaikan. Itu. Jadi kita ni perintah berlumba-lumba untuk berbuat kebaikan. Kalau ada peluang untuk buat baik, buatlah. Kalau ada peluang untuk mengerjakan kebaikan, kerjakanlah. Jangan kita berlumba-lumba untuk mempertikaikan, untuk komen buat baik. Ni orang buat baik, dia komen. Dia pertikai. Dia tak mau buat baik. Yang ni masalah. Kan? Jadi, fastabiqul khairat,
Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk sentiasa kita berlomba-lomba untuk membuat kebaikan, kebajikan. Di mana saja peluang kebaikan itu yang ada, kita buat. Jangan pilih tempat dan masa. Kan? Sebab kita tak tahu masa dan tempat itu tidak akan berulang sekali lagi kepada kita. Kan, sekali itu ya. Masya-Allah. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Oleh itu kata Allah Subhanahu wa taala, di mana saja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua. Mana apa? Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Tang mana saja kita berada, pasti kamu akan dihimpunkan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tang mana pun kita duduk. Sama ada duduk kita di atas laut ke, kan? Duduk duduk atas langit ke, kan? Kita akan dihimpunkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia yang kekal, tak ada makhluk yang kekal. Di manapun kedudukan kita, sama ada kedudukan kita berada di kawasan tinggi, rendah, yang ada jawatan, ada pangkat, kedudukan, harta, jangan kita lupa sesungguhnya ya'ti bikumullahu jami'ah. Setiap kita ni akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala furada, seorang-seorang. Tanpa membawa sesuatu yang kita banggakan atas dunia dulu. Tanpa kita membawa sesuatu yang kita sanjung-sanjung atas dunia dulu. Tak ada. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'ti bikumullahu jami'an. Jadi pada hari kiamat Allah himpunkan kita semua, siapapun kita. Kemudian innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Segala sesuatu yang berlaku Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Wa min haitsu kharajta, sebab itulah ketika mana kita mengetahui kehidupan kita atas dunia ni sementara dan kita dihimpunkan kepada Allah, semua kita tanpa kecuali, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berbuat atas segala sesuatu. Oleh sebab itu kata Allah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Tang mana pun kamu berada, sama ada di timur ke di barat ke, tang mana pun kamu berada, mestilah kamu palingkan muka kamu ke arah kiblat. Siapapun kita, tetap siapapun dia kalau nak sembahyang dan mengarahkan kiblat, mengarahkan muka dia dalam bab ibadah, mestilah ke arah kiblat. Sama ada rakyat jelata ke, raja ke, pemimpin, orang yang pangkat kaya ke, semua sembahyang mesti menghadap kiblat. Kan? Mesti menghadap kiblat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan sesungguhnya ketentuan ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kiblat ke Kaabah ni adalah ketentuan, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta kita. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Allah tidak lalai apa yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat, Allah Maha mengetahuinya. Inilah yang dimaksud yang ketika mana yang kita baca sebelum ni. Ketika mana dia tak tahu arah kiblat, maka dia iktiqadkan saja, dia yakini arah kiblat, dia sembahyang. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Dan tang mana saja kamu keluar, mana dia apa? Di mana saja kita berada. Kan? Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajah kamu ke arahnya. Fawallu wujuhakum syatra li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhum fala takhshawhum. Supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang-orang yang menyalahi kamu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ada sahaja yang mereka jadikan alasan, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Jadi makna dia apa? Dalam kehidupan atas dunia ni, apa saja yang berlaku, mestilah kita dahulukan perintah Allah. Jangan kita dahulukan perintah musuh agama. Dan sama seperti tang manapun kita berada, wa min haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di manapun kita berada, palingkanlah muka kita.
Jangan pedulikan komen-komen orang-orang yang pertikaikan perkara tahwil kiblat tu. Itu makna dia. Jangan pertikai, jangan ambil hati, jangan apa? Jangan dengar orang-orang yang komen pasal tahwil kiblat, iaitu orang Yahudi ketika Nabi di Madinah berkenaan dengan peralihan kiblat. Li'alla fala takhshawhum. Tak payah takut kepada mereka. Wakhshawni, kata Allah. Yang patut kamu takut kepadaku, kata Allah. Jangan kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana bab tahwil kiblat tadi, peralihan kiblat ke Masjidil Haram, orang munafik dan juga orang Yahudi komen semacam kepada Nabi SAW. Maka turun ayat, jangan dengar komen mereka. Tetapkan saja mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka putus asa. Sehingga orang-orang yang komen berhenti daripada komen yang tak baik. Kan? Jadi ketika mana ada orang yang kacau dalam bab agama kita, teruskan saja beramal dalam bab agama. Tanpa mempedulikan orang yang komen. Apabila orang yang tak bagi takbir saja. Contohnya, tak pedulikan orang yang komen. Pasal apa? Sebab tu perintah agama kita. Tak ada kena-mengena, kan? Jadi maknanya apa? Jangan ikut fala takhshawhum, jangan takut kepada mereka, wakhshawni. Takut kepada Allah saja. Inilah iman yang kuat. Wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan sempurnakan nikmatku ke atas kamu. Jadi orang yang mengikut agama Allah Subhanahu wa taala benar dalam imannya, Allah akan sempurnakan nikmat kepadanya. Dan Allah berikan juga kepadanya petunjuk, hidayah. Jadi sebab apa kita takut-takut? Sebab iman kita tak sempurna. Sebab kita tak sempurna mengikut agama Allah Subhanahu wa taala. Kita takut musuh kita mengancam kita, dah takut dah, kan? Walhal apa? Semua itu dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kita takut kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita rasa gerun kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Walhal apa? Ketika mana kita tanamkan di hati kita rasa takut kepada Allah, maka Allah tanamkan di hati musuh kita takut kepada kita. Kan? Sebab kita dah terbalik. Ketika mana kita takut kepada manusia, maka Allah campakkan di hati kita ni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takut kepada musuh saja. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beramal dengan perintah Allah, maka Allah campakkan dalam hati musuh kita takut kepada umat Islam, takut kepada kita. Kan? Jadi, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna, dan seperti mana nikmat berkiblat Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu sama seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul. Kama arsalna fikum rasulan. Maknanya apa? Nikmat yang hebat tu sama seperti mana nikmat pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan membacakan ayat-ayat kami kepada kamu. Jadi dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka daripada zulumat, kegelapan kepada cahaya terang, itu hidayah. Maka itu nikmat. Yatlu 'alaikum ayatina, dan membaca Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua boleh membaca Quran dan membacakan ayat-ayat suci Quran dan juga membersihkan kamu daripada amalan syirik. Wa yuzakkikum, tazkiyah, membersihkan sebelum kotor, sebelum menyembah makhluk. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimaklumkan kepada kafir Quraisy untuk menyembah Allah Tuhan yang satu, dan begitulah sehinggalah seterusnya. Masya-Allah. Kama arsalna fikum rasulan yatlu 'alaikum ayatina wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Wa yuzakkikum, tazkiyah. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kamu kitab. Ta'lim. Siapa yang mengajarkan kitab kepada kita semua ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran lah. Kan?
wa yu'allimukumul kitab, serta nikmat kebijaksanaan itu sunnah, wal hikmah, hikmah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kita sesuatu yang kita tidak ketahui sebelum ni. Fazkuruni azkurkum, oleh sebab nikmat yang besar itulah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fazkuruni azkurkum, maka banyak-banyaklah mengingati aku, kata Allah. Azkurkum, aku pun ingat kamu. In tansurullah yansurkum, fazkuruni azkurkum. Masya Allah. Dan kalau kamu mengingati akan aku, kata Allah, azkurkum, aku pun ingat akan kamu. Dan ketika kamu menolong agama Allah, kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waskuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku atas nikmat yang Allah beri tadi ni. Wala takfurun, dan jangan kamu kufur, dan jangan kamu mendustakan akan nikmatku. Jadi, tuan-tuan dan rahmakumullah, dalam ayat ni, kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, perihal tahwil kiblat, perihal peralihan kiblat. Sebelum ini Allah menjelaskan tentang kiblat yang diperintahkan kepada umat Islam agar menghadap ke arahnya, yaitu Kaabah. Allah juga mendedahkan tekad para ahli kitab untuk mengingkarinya. Yang ini pertama. Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi dan umat Nabi SAW menghadap ke Kaabah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendedahkan perangai ahli kitab, bagaimana mereka menentang dan bagaimana mereka mengingkari Nabi SAW dalam perihal tahwil kiblat ni. Susulan itu, Allah Subhanahu wa taala memaklumkan bahawa semua perkara tersebut adalah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menentukannya. Dialah juga yang mengarahkannya. Semua pihak menghadap ke arah kiblat yang ditentukan. Kenyataan berkenaan mengandungi peringatan supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana Allah merestui golongan muslimin yang mengikut perintah menghadap kiblat tersebut dan memilih mereka dalam melaksanakannya. Ujian yang besar. Ujian menjadikan penentu kita. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan siapa orang yang tidak beriman kepada Allah. Ujian juga penentu siapa orang yang syukur, siapa orang yang kufur. Dan ujian juga menentukan siapa hamba Allah dan siapa hamba dunia. Ketika mana ujian yang buat tahwil kiblat, iaitu pengalihan kiblat, maka semua terserlah nampak. Orang-orang yang dulu pun berlakon dia beriman kepada Allah, tiba-tiba dah pun sokong Yahudi. Dah pun mempertikaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Depa pertikaikan geng munafik kan. Yang dulu dia semua tak tahu, semua pakat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana tahwil kiblat, berlakunya satu ujian Allah Subhanahu wa taala, peralihan kiblat, maka terselahlah rupa-rupa ramai orang-orang munafik. Kan? Sebab itulah ujian Allah Subhanahu wa taala menampakkan, membuktikan siapa yang benar dan siapa yang dalam keadaan yang salah. Jadi ayat-ayat ini menyokong pendirian Nabi SAW. Jadi ayat yang tadi ini menyokong pendirian Nabi. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ainama takunu ya'ti bikumullah jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Di ayat ini menyokong pendirian Nabi SAW untuk menghadap Kaabah dan menafikan dakwaan golongan penentangnya. Di ayat ini menyokong Nabi SAW dan menafikan golongan yang menentang Nabi, golongan-golongan yang tak puas hati kepada Nabi. Maka Allah SWT seolah meletakkan dua golongan. Golongan yang pertama iaitu golongan yang mengikut Allah, mengikut Nabi SAW. Golongan yang kedua ialah golongan yang mengikut hawa nafsu, yang mereka mempertikaikan perkara yang benar datang daripada Allah. Allah menyebut bahawa bagi tiap-tiap umat terdapat satu kiblat khusus, khas. Bagi golongan Yahudi, satu kiblat. Golongan Nasrani pun satu kiblat.
bagi umat Islam juga satu kiblat. Kan? Jadi ini bukanlah bermakna untuk semua umat hanya terdapat satu kiblat. Perkara yang wajib ialah terserah kepada arahan wahyu. Kiblat bukanlah asas dalam agama, tetapi perkara paling penting ialah berlumba-lumba melakukan kebaikan. Jadi tang sini bukan permasalahan kiblat dia tadi. Iaitu yang jadi masalah tang sini, siapa yang utama, siapa yang buat perintah Allah. Itu. Sebab apa? Sebab tahwil kiblat tadi, iaitu peralihan kiblat, itu bukan perintah Nabi SAW, tapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan pasal kiblat tu, tapi siapa yang utama, siapa yang bersegera dalam mengikuti, dalam melaksanakan perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang memberi balasan kepada manusia berdasarkan amalan dia masing-masing. Niscaya pertimbangan pada nilaian Allah adalah sama. Oleh yang demikian, tidak perlu berdebat dan tidak perlu juga bersengketa dengan sebab peralihan kiblat. Sebab itu dalam bab kebaikan tak payah banyak pertikai. Yang kita pertikaikan tentang tu pasal apa tak buat? Itu kan. Dalam bab kebaikan tak perlu banyak perbahasan. Yang kita perlu perbahasan apa? Pasal apa tak buat kebaikan? Sebab itulah kiblat untuk golongan muslimin hanya satu di seluruh pelosok bumi ni. Tang mana saja orang Islam berada, maka kiblatnya iaitu mengarah ke Kaabah. Sama ada di daratan, di lautan dan di udara. Lantaran itu tidak ada sebarang faedah melayan kontroversi yang dicetuskan oleh golongan musyrikin berkenaan dengan kiblat. Tak perlu layan. Sebab itulah ketika mana Allah perintahkan kita suatu hukum hakam, kewajipan kepada kita. Ketika mana kita buat, ada orang yang tidak senang ataupun dia komen, tak payah layan. Pasal apa? Sebab bukan agama dia. Agama kita. Kita buat agama kita. Kita buat hukum hakam agama kita. Tak payah layan. Sebab itulah orang yang layan komen mereka, sesungguhnya apa? Orang yang merugi. Pasal apa? Sebab dia layan seolah-olah apa? Seolah-olah dia nak tarik juga. Dia nak sokongan daripada orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memastikan benda ni jangan terjadi kepada Nabi SAW dan jangan terjadi kepada umat Nabi SAW. Dalam bab kebaikan, dalam bab kewajipan dalam agama kita, kita buat. Tak perlu kita nak layan komen daripada orang-orang ahli kitab ataupun orang tak suka kepada Islam. Sepatutnya kita dicetuskan oleh golongan, sepatutnya kita takut kepada Allah dan tidak derhaka kepada mana-mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang kita kena pastikan. Kita kena pastikan kita laksanakan perintah Allah dan kita tidak membantah ataupun kita tidak membuat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pastikan kita buat. Itu yang kita nak pastikan tu. Sesungguhnya di mana sahaja anda berada, Allah tetap akan menghimpunkan anda pada hari kiamat. Ini kata putus kan? Sebab itulah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kata putus, walaupun kamu pertikaikan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tak buat hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, walhal benda tu wajib ke atas kamu, kan? Pertikaikan juga. Setiap orang yang mempertikaikan, orang yang membuat sama juga, semua akan datang kepada Allah. Semua akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang lepas. Jadi maknanya apa? Maknanya orang yang mempertikaikan tak payah layan lah. Sebab apa? Dia pun sama juga, mati juga. Orang yang buat hukum hakam Allah pun mati juga. Sama-sama kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah putuskan siapa yang berhak memasuki nikmat ataupun kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang tidak berhak. Seterusnya dihitung segala amalan mereka. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dah beritahu kepada kita kata putuslah, kan? Jadi setiap perintah kita kena laksanakan. Setiap larangan dan tegahan kita kena jauhkan diri kita daripadanya. Tak payah buat, kan? Walaupun manusia mempertikaikan perintah tu, hampa tak payah buat dah, hampa tak payah dengar benda tu. Sebab apa? Sebab kalau kita dengar ucapan mereka, perkataan mereka, komen mereka, takut-takut kita termasuk golongan yang zalim, golongan yang merugi.
Rugi ya. Sebab asyik kita layan komen orang-orang yang tak puas hati pasal hukum Allah. Kita tak buat hukum Allah. Asyik nak apa? Nak layan saja. Kan? Maka kita akan rugi. Jadi, dengan lain perkataan, rumusan dari perkara di atas ialah bahawa bagi setiap umat terdapat arah tertentu untuk mereka menghadapnya semasa sembahyang. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menghadap ke arah Kaabah. Bani Israel pula menghadap ke arah sebuah batu, iaitu Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menghadap arah kiblat mana? Ke Kaabah. Adapun Bani Israel, mereka menghadap kepada sebuah batu yang ada di Baitul Maqdis. Manakala golongan Nasrani pula menghadap ke timur. Dia menghadap ke timur. Allah Subhanahu wa taala pula memberikan petunjuk kepada golongan muslimin agar menghadap ke arah Kaabah. Jadi apa? Perintah hanya satu je. Adapun yang lain Allah tak perintahkan dah. Pasal apa? Sebab zaman masa telah pun berlalu. Yang diiktiraf ialah kiblat apa? Kiblat Nabi SAW. Kiblat umat Islam. Dengan demikian, kiblat adalah berbeza-beza mengikut berbilang-bilang umat. Jadi, arah bukanlah perkara asas dalam agama seperti tauhid kepada Allah dan iman dengan hari akhirat. Tuntutan yang sepatutnya ialah menyerahkan diri kepada perintah wahyu dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Bukan pasal petikai bab kiblat kan. Tapi yang terpenting daripada itu ialah bukan pasal kiblat tu, tapi siapa fastabiqul khairat, siapa yang utama, siapa yang paling segera untuk berbuat ketika mana Allah perintahkan kepada sesuatu. Oleh itu, bersegeralah untuk melaksanakan amalan kebajikan. Jadi fastabiqul khairat. Amalan kebajikan kita segerakan. Setiap insan hendaklah berlumba-lumba melakukan kebajikan sambil menjauhkan diri daripada setiap perkara yang keji dan sesat. Di setiap manusia ni, insan ni, maka mereka diperintahkan untuk berlumba-lumba berbuat kebaikan. Dan juga diperintahkan, dilarang mereka untuk berbuat keji dan mungkar. Tempat dan arah bukanlah asas mendekatkan diri kepada Allah. Malah di sisi Allah semua itu dinilai sama saja. Allah membawa anda untuk dihimpunkan, kemudian dihitung amalan. Perkara ini juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak lemah untuk menghimpunkan manusia pada hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala tidak lemah, mudah bagi Allah menghimpunkan semua kita. Semua bangsa, semua manusia, semua suku bangsa yang dihimpunkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam AS hinggalah hari kiamat. Banyak mana tu manusia banyak, tapi Allah himpunkan semua kita di padang mahsyar. Masya Allah. Sekalipun pada jarak yang jauh, ayat berkenaan seiras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'a likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan bagi tiap-tiap umat, ni ayat ni dia hampir samalah kan, isi dia, kandungan dia, iaitu setiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan ketetapan suatu syariat dan jalan agama mereka yang wajib diikuti mereka. Dan kalau Allah mengendaki niscaya dia menjadikan kamu satu umat, satu dalam agama yang satu, tetapi dia hendak menguji kamu dalam menjalankannya. Ujian. Allah nak menguji kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul, mengutus rasul dan menurunkan kitab kalamnya untuk menjadi ujian kepada kita. Siapa yang mengikut dan siapa yang ingkar. Apa yang telah disampaikan kepada kamu, oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan. Jadi ujian semua yang disampaikan kepada Nabi SAW. Kan? Maknanya apa? Yang disampaikan kepada Rasul-Rasul, sampaikan kepada umat mereka, ada yang buat, ada yang tak buat. Begitu juga wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW. Nabi sampaikan kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Ada yang terima,
ada yang menolaknya, ada yang terima, dan mereka baik dalam penerimaan mereka. Mereka beriman, amanu wa amilus solihah. Ada yang menerima separuh, menolak separuh. Munafik kan? Dia kata, ya kami terima, tapi dalam hatinya bencikan Islam. Ada yang menolak dan memeranginya. Itulah ahli kitab tadi. Ada Yahudi, ada apa ni tak pahati kepada umat Islam. Nasrani, walan tarda ankal yahudu, walan nasara, hatta tattabi'a millatahu. Dan walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum. Allah, kalau Allah nak, Allah mudah ya. Allah Subhanahu taala tentukan kita satu ya. Tetapi Allah nak apa? Liyabluwakum fi ma atakum. Allah nak uji kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Fastabiqul khairat, sebab itulah berlumba-lumbalah kamu dalam buat kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an, sebab semua kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ni akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa amal ibadah kita masing-masing. Ada yang membawa amalan kebaikan, ada juga yang membawa amalan keburukan. Ada yang bawa dua-dua sekali, amalan kejahatan pun ada, kebaikan pun ada juga, kan? Maka disitulah mizan timbangan. Sesiapa yang amalan kebaikan yang lebih banyak dibandingkan amalan keburukan, masuk ke surga. Kalau amalan keburukan dia banyak, kebaikan yang sikit ya, masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dalam penghitungannya. Jadi menghadap Kaabah atau Masjidil Haram merupakan isyarat syariat yang bersifat sejagat. Maknanya apa? Semua orang, semua umat Islam lah, tak mana pun berada, dan juga pada setiap zaman dan tempat. Ini suatu taklif ataupun ibadah zakat, maknanya apa? Tak kenal zaman lah. Setiap masa, setiap tempat, tak mana pun kita duduk, kalau kita semayang mestilah menghadap ke Kaabah, menghadap ke arah Kaabah. Tak mana pun kita duduk. Setiap zaman, di mana sahaja anda berada, hendaklah menghadap ke arah Masjidil Haram. Allah mengulangi arahan supaya menghadap ke arah Kaabah sebanyak 3 kali dalam ayat ini. Sebelum ini, perintah tersebut diulangi sebanyak 2 kali pada ayat 144. Tujuannya ialah untuk menerangkan bahawa hukum tersebut adalah umum pada setiap masa dan tempat. Setiap masa dan tempat. Dulu, sekarang ni akan datang, tetap juga orang yang sembahyang mestilah menghadap Kaabah. Susulan daripada setiap arahan tersebut, Al-Quran menyebutkan pula perkara yang berhubung kait dengannya secara khas. Maka susulan daripada arahan pertama, iaitu ayat 144, menjelaskan bahawa ahli kitab mengetahui bahawa arahan menghadap Kaabah adalah benar. Rupa-rupa apa? Ahli kitab ni tahu dah bahawa arahan menghadap Kaabah itu benar. Benar adanya. Dan mereka dah baca dah dalam kitab Taurat. Mereka dah baca dah dalam kitab Injil. Iaitu arahan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dan umat nabi itu mengarah ke Kaabah. Mereka tahu dah sebelum ni. Sebab tu mereka petikai. Kan? Mereka tahu dah. Mereka petikai. Jadi yang terakhir, susulan daripada arahan yang kedua pula ayat 149, Al-Quran menjelaskan bahawa perintah tersebut merupakan kebenaran yang ditetapkan Allah. Ia tidak terdedah kepada pemansuhan dan juga perubahan. Sekiranya Nabi SAW berpaling ke arah itu, maka ia menepati hikmah dan maslahah. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-sekali mengabaikan amalan dan keikhlasan manusia mengikut Nabi dalam setiap perkara agama. Mereka akan diberikan sebaik-baik ganjaran. Kenyataan tersebut merupakan janji Allah yang kuat kepada golongan orang yang mukmin yang taat. Maknanya apa? Janji Allah adalah orang yang beriman dan taat kepada perintah iman tadi, mereka akan diberikan ganjaran yang banyak. Mereka akan mendapat ganjaran hasil daripada amalan yang mereka lakukan. Ia juga menjadi ancaman kepada pelaku maksiat dengan hukuman setimpal dengan amalan mereka. Ada apa? Basyiran wa nazira. Memberikan satu peringatan gembira kepada orang yang beriman.
Sebab Allah Subhanahu Wa Taala beritahu orang yang beriman yang mengikut Nabi SAW, mereka akan mendapatkan nikmatan surga dan juga ancaman. Nazir, peringatan kepada siapa? Orang yang ingkar kepada arahan Allah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan disiksa masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita berhenti kat ni, insya-Allah kita sambung esok kenaan dengan hikmah peralihan kiblat. Kita baca esok apa hikmah peralihan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, Baitullahil Haram. Jadi banyak hikmahnya. InsyaAllah kita akan baca pada pertemuan yang datang esok lah, insyaAllah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah dan menguatkan iman kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita, insyaAllah. Al-Fatihah. Auzubillah.